Okay, ini ialah introduction of UBBL. Saya pada upload ni. Dia ada 5 point of UBBL lah. Benda ni korang hafal lah. Terus bagi ni, direct question saya terus bagi. Benda ni tak saya keluar. 5 aspect of UBBL ataupun definition. So this one you hafal. Okay. So dia ada 5 to 10 marks lah kalau you berjaya jawab dengan betul semua ni. Okay. So yang apa yang you all kena concentrate sebenarnya ialah soalan seterusnya. Submission plan nombor 5 ni, submission plan ni. Okay. Terus sekali, since you all pun dah buat submission assignment hari tu, so maksudnya anda dah tahulah selok-belok macam mana proses untuk buat permohonan ubah suai rumah. Okay. So, dalam test tu akan diberi satu kolom, anda semua buat dalam bentuk point form lah. Okay, antara ni okay, benda ni kena jot down lah, kena tulis. Okay, antara soalannya dia akan tanya begini, describe the process for submission plan to authority in your place. Okay, including the authority and consultant that involved in the process. Lepas tu, itulah antara contoh-contoh soalan yang dia tanya lah. So apa yang you kena tahu ialah you buat daripada awal lah. Daripada point form ke apa. Macam manakah proses dia daripada permohonan tu. Okay, apa yang perlu ada. Contohnya kena ada geran tanah ke, kena ada gambar plan existing. Okay. Lepas tu, siapa yang terlibat. So, tiga golongan yang directly akan terlibat ialah first kali client. Lepas tu consultant. Okay, dalam notes juga telah diberitahu dah siapa itu consultant, siapa itu authority. Tapi tak apalah sebab kita ni macam go through balik. Authority tu ialah majlis tempatan lah. So masa you nak buat short essay next week tu beritahu lah kata you daripada Kuantan. So authority yang terlibat ialah Majlis Perbandaran Kuantan contohnya. Okay, consultant. Siapa consultant yang terlibat? Mestinya ialah arkitek lah sebab arkitek yang perlu tantangan. Lepas tu you boleh masuk kayu sekali lah interior designer. Lepas tu kalau projek tu besar melibatkan QS, Quantity Surveyor. Alright. Siapa yang ada buku bersama anda, buku BC tu, boleh refer back soalan-soalan yang pernah ditanya. Macam tu lah lebih kurang soalan tu. Siapa consultant, siapa authority, okay. Okay, engineer juga ialah sebahagian daripada consultant. Ramai yang buat kesilapan, engineer, arkitek tu ialah authority, bukan Authority, dalam authority tu memang ada engineer dan arkitek. Okay, tapi mereka meluluskan. Konsultan yang saya maksudkan ialah konsultan yang bertanggungjawab membuat permohonan, yang buat lukisan, yang buat penyiraan dan juga yang buat yang melulus ataupun menandatangani lah plan-plan sebelum dihantar. Okay. So soalan 5 ni yang saya highlight ni dia lebih kepada short essay lah. Alright. Okay, yang nombor 6 tu ialah setback. Okay, setback ada okay. Setback ni saya ada letak dalam, saya dah upload dalam nota. Okay. Nota sekejap saya
UBBL 2, Space Light and Ventilation. Ya, saya buka file PowerPoint. Mana PowerPoint-nya? Sekejapnya. Sekejap. Tak boleh nak share pula. Okay, bawah ada. Alright. Okay, boleh nampak tak? Okay. Okey, ini BBL top sambungan topik yang berkenaan dengan setback tu lah. Alright. So, ini awak semua go to. Okey, yang penting sebenarnya yang saya highlight ni. Okey, kalau siapa yang ada buku, tengok balik soalan lepas-lepas, dia ada dia bagi diagram-diagram yang begini dan dibiarkan tempat kosong dekat jarak-jarak ni. Okey. Contohnya ini yang standard satu Malaysia pakai ialah cucuk atap 450 mm. Itu memang dah standard. Biasanya dalam soalan kita akan kosongkanlah tempat-tempat ni dan anda semua perlu isi. Okey. Siapa yang ada buku tu boleh tengoklah. Okey, tapi saya dah terangkan dalam slide ni memang ada soalan-soalan yang beginilah lebih kurang. Okey. So biasanya sama ada yang ni keluar ataupun yang seterusnya yang ini. Anjakan dan juga anjakan sisi dan juga anjakan hadapan. Okay. So biasanya dalam soalan ni simple question, dia akan isi kosongkan tempat-tempat distance ni yang anda semua kena isi lah. Biasanya markah 5. Okay. Alright, dan okay, ini yang calculation. Okay. Slide sekejap ada yang nak masuk. Alright. Alright. Ni saya nak bagi penerangan sikit lah. Okey, anda sekarang ni dah tengok keadaan dapur rumah masing-masing. Okay. Dan ada yang masih tak ada extension tu nak bercadang nak buat extension. Alright. So, dalam UBBL dia ada size dan ataupun ukuran requirement, standard requirement yang perlu ditepati untuk mendapat kelulusan. Okay. Inilah yang digunakan pakai untuk arkitek sebenarnya daripada peringkat awal macam mana nak buat bangunan. Kenapa kita punya rumah ada sekian-sekian tingkap. Boleh masuk. Okay. Okay, kat sini ada jadual dia. Untuk yang pertama, clause 39 dan kurungan 1, residential, business, other purposes. Okay, ini take note. Residential tu semua jenis rumah.
Gangguan lah, ramai baru nak masuk ni. Alright. Okay, saya ulang lagi sekali. Um, dah pukul 11 ni, so saya tak benarkanlah siapa yang nak masuk dah. Sebab dah lambat kita nak teruskan kelas. Alright, saya ulang lagi sekali. Untuk residential business yang ada ni, bangunan yang terlibat untuk this clause ialah yang pertama ialah rumah. Semua jenis rumah, rumah banglo ke, rumah teres ke, rumah apartmen ke, flat ke, okay. Semua diambil kira pengiraannya ni. Termasuklah yang bisnes. Okey, bisnes tu termasuklah rumah kedai. Okey, rumah kedai. So, bermaksud 10% daripada floor area bermaksud kalau anda punya bilik tu ataupun rumah tu 2000 meter square, maksud kena ada saiz tingkap 10% daripada kedudukan tingkap kedudukan ruang tu. Okay, nanti saya bagi contoh. Okay. Maksudnya kalau bilik awak 10 kaki kali 10 kaki, so 10% daripada 10 kaki tu perlu ada natural lighting. Maksudnya kena ada tingkap. Alright. Satu lagi ialah natural ventilation tu ialah bukaan. Kalau anda biasa nampak kadang kat rumah anda semua ada lubang kecil di atas tingkap tu, itu ialah bukaan. So bagi rumah kedai kena ada sekurang-kurangnya 5% daripada bukaan tu untuk pengudaraan. Okay. Nanti saya contohlah cara nak kira. Okay. Yang kedua ialah hospital. Okay, hospital ni dia punya penggunanya lebih ramai. Okay. Lebih banyak penggunaan dia perlukan. Okay. That's why kita ambil short form lah. Natural lighting tu NL. Natural ventilation tu NV. So, untuk hospital, dia lebih besar percentage dia, iaitu 15 untuk natural lighting, 10% ialah untuk natural ventilation. Okay. Dan seterusnya di bawah tu ialah school. School ni termasuklah taska, sekolah rendah, sekolah menengah, IPTA, IPTS, college dan juga institusi pendidikan. Okay. Kalau anda tengok dalam banyak-banyak kategori ini yang lebih paling banyak perlu ada pembukaan dan juga tingkap. Okay, contoh yang terdekat ialah macam studio anda lah. Sekolah pun sama. Kalau anda tengok sekolah tu daripada wall to wall memang dipenuhi dengan tingkap. Itulah persoalan yang siapa yang ada persoalan kenapa sekolah banyak tingkap sangat ni, terang sangat kan. Kadang tu kalau cuaca panas, haba masuk ke dalam, inilah jawapannya kepada persoalan anda. Kenapa sekolah semua perlu banyak tingkap? Sebab itu adalah standard UBBL yang 20% daripada lantai daripada keluasan ruang tu perlu dipenuhi dengan tingkap dan juga pembukaan. Okay. Okay, setakat ni faham? Okay, yang bawah ni kita tak masuk exam lah. Tapi biasanya dari segi calculationnya, kalau anda perasan, tingkap bilik air ni ialah menggunakan tingkap jenis top hang. Top hang, bukan top hang. Top hang. So, biasanya pengiraan congak dia ialah 1 WC, 1 tingkap top hang tu lah. Okay.
Kita terus kepada calculation dia. Okey. Alright. Masih nampak calculation? Alright, ini antara soalan yang biasa keluar lah. Okay, first kali kalau soalan keluar sini, first kali you kena highlight kategori mana yang perlu anda buat pergerakan. Okay, saya highlightkan kat sini ialah a terrace house. Terrace house jatuh dalam kategori yang pertama ni lah, residential and business. If dia punya calculation ialah 10% for ML, 5% for NV. So dalam jawapan tu, kita ada jalan lah. Jalan macam map ni, biasa ambil map dulu kan. So first kali kena beritahu lah. Kena beritahu apakah formula dia. Okay, maksudnya kalau untuk rumah ni, formula dia ialah 10% daripada floor area. Sebab dia jawab yang tu, dapat dah 2 markah. Sebab apa? Sebab ada juga jawapan-jawapan daripada anda, dia punya formula betul. Jawapan kat sini salah. Kadang-kadang tu tak ada meter square kan. Kadang-kadang tu tak ada titik perpulahan. Itu yang akan membuatkan markah dipotong lah ataupun tak dapat full mark. So yang ni ialah 2250 meter square, 2250 meter square tu kita ambil daripada atas. Lepas tu ialah kali dengan 10% sebab 10% daripada formula dia dan bahagi pada 1 dapatlah 225. So siapa yang tak kerti map pun boleh jawab ni sebab dia just tengoklah 2250 ni 10% mestilah kurang. Buanglah dia punya 01. Dapatlah 225 meter square. Okay. Alright. Dan untuk natural ventilation pula di 5% daripada floor area. Okay. Jawab formula saja dah dapat markah. Okay, kalau jawab full begini dapatlah 3 markah. Okay. So siapa yang tak ada formula terus bagi jawapan macam ni je, kita bagi dia separuh markah je lah sebab tak tahu di mana korang dapat jawapan tu. Okay. Okay. Soalan ni yang keluar satu je keluar soalan yang begini. Cuma markah dia tinggi lah. 10 markah. Okay. Kalau ada faham, tak faham boleh tanya dekat chat. Okay, yang terakhir ialah ni, hafazan juga. Okay. Okay. Berbalik kepada kesoalan nak extend dapur rumah you all semua kan. Okay. Bukan dari segi bukaan saja perlu ada standard dia. Ketinggian ceiling bagi setiap ruang juga telah diberikan di dalam GBBL. Maksudnya tidak boleh rendah daripada saiz yang telah diberikan. Okay. Sebab apa? Setiap bila anda buat rendah, satu, dia tidak akan selesa, pengguna tidak akan selesa. Yang kedua, bila ada inspection ataupun setiap kali bangunan tu siap, ada satu tim yang akan datang melawat buat inspection dekat bangunan tu. Semua authority, termasuklah kalau bangunan awam, bomber akan datang check everything. Termasuklah bukaan dan juga ceiling height. Okay. So sini saya bagi contoh. Okay. Keluar 44 dengan kurungan 1 untuk rumah dan juga rumah kedai. Ketinggian minimum bagi living room, bedroom ialah 2 kurungan. Ini jawapan dia. Kalau keluar soalan ni, kebanyakan you ada yang tak letak benda ni. Tidak boleh sama dan tidak boleh kurang, sama dan lebih tinggi daripada 2.5. M ni ialah meter. Okay. Alright. Untuk dapur, ini untuk anda punya calculation lah untuk site you all. Untuk dapur tidak boleh kurang daripada 2.25 meter. Okay. Tapi saya percayalah untuk standard rumah material biasanya arkitek dah bagi allowance. Okay. Biasanya 3 meter dan ke atas. Ini untuk requirement minimum. Lebih tak apa, kurang jangan. Okay. Sama juga untuk bilik air, porch, balcony semua, paling kurang ketinggian mesti
2 meter. Okey, 2 meter. Alright. Untuk rumah kedai. Okey, anda semua lepas ni buat projek hotel site dekat Ikan Bakar Patih. Okey. Saya rasa anda semua dah ada dah ketinggian asal ceiling tu kan. Dan saya percayalah ketinggian ground floor mesti dah melebihi 3 meter sebab biasanya kalau tak kurang pada 3 meter apa ni authority tak akan luluskan lah bangunan tu untuk didiam ni. So untuk rumah kedai biasanya ground floor tak boleh kurang pada 3 meter. Maksudnya macam mana? Nanti kalau anda semua buat projek hotel, anda nak design ceiling, nak buat drop ceiling ke, nak buat ceiling yang berbagai bentuk dan juga lapisan, pastikan ketinggian bila dah design ceiling tu jangan kurang pada 3 meter. Itu maksud dia. Sama juga nanti anda nak buat kitchen design untuk design kitchen tu, pastikan tak boleh kurang daripada 3 meter. Itu di mana? Di ground floor. Okay. Bila naik tingkat atas, bilik-bilik hotel tu, bilik-bilik hotel you all tu, ketinggian dia tidak boleh kurang daripada 2.5 meter. So kira balik. Saya rasa lebih tinggi rasanya bilik-bilik hotel ni sebab you kena ingat saiz pintu pun dah 2.1. Saiz ketinggian pintu dah 2.1. Takkan nak bilik hotel awak 2.5 kan? Which is dah rendah. Okay. Anggaran yang diberikan di dalam ni ialah minimum. Maksudnya jangan kurang pada 25. Dia nak buat sampai 3,000 pun tak ada masalah. Kalau you butik hotel nak yang jenis ceiling tinggi, nak pergi nampak grand, nak buat sampai 4 meter, tak ada masalah. Jangan kurang sahaja. Okay. Itu ni adalah yang anda semua akan guna pakai lah untuk rumah kedai. Sebab rumah kedai ni nak ubah jadi hotel. Okay. Dan yang lain-lain tu seperti sekolah, hospital, inilah ketinggian minimum dia. Okay. So kita terus pada contoh soalan. Soalan ni biasanya memang senang. Kadang-kadang kita kena faham lah. Macam kadang-kadang nanti saja-saja dia kami tambah headroom of factory. Jangan tengok soalan macam tengok yang mana point form ni ialah factory. Di sini factory. Okay. Kitchen dekat residential tu. So kami akan bagi list ni. Anda semua perlu jawab beginilah. Untuk dapatkan markah yang penuh kena complete. Kena complete ni, kena complete. Jawapan dia kena complete. Okay, dia complete ni lah. Okay. Tak boleh sama dan lebih pada 3 meter. Okay. Okay. Setakat ini untuk UBBL. Okay. Saya rasa dah cover dah topik-topik untuk test minggu hadapan. Setakat ni ada soalan tak? Siapa ada masalah tak boleh nak download ke nota-nota tu, maklum kat kami. Okay. Basically untuk minggu depan ni test dia ambil masa 1 jam.